Okey. Suara clear eh? Live okey dah. Okey, Syak, saya mula eh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. غزوة ذات الرقاع وما لقيه أصحابه من الأذى. وأخرج ابن عساكر وأبو يعلى عن أبي موسى قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه فنعقبت فنعقبت فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسمي الغزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق كذا في الكنز. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita peluang untuk kita belajar kehidupan para sahabat ridwanullah alaihim majma'in. Belajar di akhir zaman, iaitu akhir daripada akhir zaman, di mana keperluan kita kepada mengenali akan para sahabat dan mengetahui akan kehidupan mereka amatlah penting untuk kita teruskan kehidupan kita supaya kita tidak menyimpang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ashabi kan nujum fa bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku lah superstar, yang lain-lain bukan. Sahabat-sahabat akulah bintang-bintang di langit. Mereka lah bintang-bintang, dan ikutlah mereka, niscaya kamu tidak akan sesat, kamu akan mendapat hidayat, siapa saja kamu ikut. Alhamdulillah, dua minggu lepas kita dah habiskan kelas kita berkenaan dengan peperangan Uhud. Kita akan sambung seterusnya, dan kita dah juga bicarakan tentang dua peperangan, iaitu Ar-Raji' dan Bir Ma'unah, kan? Dan hari ini kita sambung seterusnya, dan ada kena mengena juga dengan apa yang kita belajar minggu lepas dalam berbakti kepada kedua ibu bapa. Salah seorang syahid yang terawal dalam peperangan Uhud ni adalah Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram ni adalah seorang sahabat Nabi yang berbaiat dengan Rasulullah di Aqabah Ula lagi, Ansar, yang datang ke Mekah untuk berbaiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tahun kedua dia bawa anak dia, dan anak dia adalah Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bapa dia. Tahun kedua bapa dia bawa anak dia sekali untuk berbaiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam peperangan Uhud, Jabir radhiyallahu anhu sendiri meriwayatkan, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyertai 21 peperangan, dan aku bersama dengan Rasulullah dalam 19 peperangan. Kerana dua peperangan dia tidak menyertai, kenapa? Ayah dia larang dia. Ayah dia tak izinkan dia. Jadi itu yang kita belajar minggu lepas, kata mentaati perintah ayah juga adalah jihad. Bahkan ganjaran dia tidak kurang daripada jihad. Ayah dia tak benarkan. Peperangan Badar pun bukan kerana dia kecil lagi, sebab masa peperangan Uhud umur dah 17 tahun, maksudnya peperangan Badar dah 16 tahun, 15 tahun, 15 tahun. Jadi memang boleh.
Minimum age masa tu yang membolehkan orang pergi perang adalah 15 tahun. Rasulullah benarkan. Jadi Jabir radhiyallahu anhu sendiri meriwayatkan bahawa ayahku melarangku, dan sebelum dia keluar ke peperangan Uhud khususnya, ayah saya berpesan kepada aku. Dia kata, wahai Jabir, kata, engkau ada 9 orang saudara perempuan, adik perempuan, dan dalam semua anak-anak aku, engkaulah yang aku paling sayang, yang aku tinggalkan, dan mungkin aku akan syahid dalam peperangan ini. Dia sendiri bagi tahu, mungkin aku akan syahid dalam peperangan Uhud, peperangan yang akan berlaku pada keesokan hari ini. Selepas aku, engkau bertanggungjawab ke atas adik-adik perempuan dan juga bertanggungjawab untuk membayar hutang-hutangku. Maka keesokan harinya, dalam fasa pertama lagi, dalam serangan pertama, ayah dia telah syahid, Abdullah bin Haram. Sebab cerita peperangan Uhud kita dah belajar dah. Jadi pendekkan cerita, maka bila mana dia datang, Jabir bin Abdullah ni datang jumpa Rasulullah bersama dengan adik perempuan dia, dan mereka menangis teresak-esak. Maka Rasulullah SAW kata, kau menangis ataupun tak menangis? Dia kata, aku sendiri lihat malaikat telah hemparkan sayapnya untuk ayah engkau. Bila Rasulullah nampak Jabir bin Abdullah menangis lagi, Rasulullah SAW kata, kau menangis ataupun tidak? Dia kata, aku baru melihat. Dia kata, dalam ramai-ramai yang telah syahid, ayah engkau adalah seorang yang telah bertemu dengan Allah tanpa hijab. Dan ayah engkau, Allah tanya kepada ayah engkau, apakah engkau nak, apa permintaan engkau? Bagi tahulah, aku akan perkenankan. Maka apa dia kata? Apa dia kata? Kalau tuan-tuan kata apa? Ya Allah, apa? Bagilah. Dia kata, ya Allah, berikanlah aku kehidupan kembali supaya aku dapat syahid lagi sekali untukmu, ya Allah. Ini ayah kepada Jabir bin Abdullah. Walau bagaimanapun, Jabir ketika itu seorang remaja, 17 tahun. Selepas itu semua peperangan dia bersama dengan Nabi SAW. Inilah yang kita nak belajar lepas ni, apa yang berlaku dengan, apa peristiwa yang berlaku dengan Jabir ni, peristiwa yang semua kitab hadis rekodkan. Semua orang yang belajar sejarah akan belajar, yang belajar sirah. Jadi hari ini kita pun akan belajar, dan yang tak ada kitab Bukhari pun cerita, Muslim cerita, Tirmizi cerita, dan Jabir bin Abdullah sendiri cerita. Jabir bin Abdullah sendiri cerita akan peristiwa itu. Maka dia kata, selepas peperangan ni, Uhud ni, yang Bir Ma'unah apa semua habis ni, yang berlaku sebelum mereka pergi kepada peperangan yang saya baca tadi, Zatul Riqa', ialah peperangan Badar lagi sekali. Sebab apa kan, penghujung Uhud tu Abu Sufyan kata kan, tahun depan kita jumpa di Badar nanti. Maka Nabi bawa semua jemaah pergi ke Badar, tetapi sebulan tunggu kat sana, siapa pun tak datang. Mereka bagi alasan lah, kata di Mekah sedang musim hujan, tak ada siapa nak jaga anak isteri. Jadi mereka tak berani nak keluar untuk perang, sebab mereka terbayang-bayangkan kekalahan yang pernah mereka hadapi. Dan mereka akan datang serang balik, iaitu Khandak yang akan berlaku. Tetapi ancaman seperti mana kita belajar dalam Ar-Raji' dengan Bir Ma'unah, daripada sekitar Madinah ni dah bermula dah. Orang-orang Badawi dah mula nak ambil kesempatan. Jadi mereka nak serang Madinah. Jadi Nabi SAW bentuk jemaah, ada kata 400 orang, ada kata 700 orang, dan pergi ke peperangan di nama Zatul Riqa' ke arah penduduk Ghatafan. Jadi perjalanan pergi berlaku, tetapi pertempuran tidak berlaku. Peristiwa ini berlaku pada perjalanan pulang daripada Zatul Riqa'. Itu tak berlaku pembunuhan. Beberapa peristiwa berlaku. Salah satu peristiwa adalah peristiwa Jabir bin Abdullah ni. Di sebelum tu, dua peristiwa berlaku yang saya nak cerita dulu. Selepas tu baru kita akan cerita tentang Jabir bin Abdullah, sebab saya takut saya terlupa. Satu peristiwa iaitu yang masyhur juga, Rasulullah SAW biasanya akan mulakan perjalanan pada awal pagi, dan bila dah matahari terik, mereka akan berhenti. Dan para sahabat bila nampak ada teduhan, ada tempat teduh kan, ada pokok, mereka akan berikan kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW berehat di bawah sebuah pokok. Ketika itu Rasulullah gantung pedang Nabi SAW di pokok tersebut. Dan Nabi SAW tertidur. Seperti mana saya kata, orang-orang Badawi ini mereka cari kesempatan untuk bunuh Nabi SAW. Maka orang Badawi ini telah datang. Dia datang, apa dia buat? Dia cabut
semua sahabat tidur nyenyak, penat. Dia cabut pedang ni dan dia hunus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi terjaga, maka dia kata, sekarang ni may yamna'uka minni. Siapa yang boleh selamatkan kau daripada aku sekarang? Mula dia tanya Rasulullah, takut tak? Rasulullah tak. Kata, siapa yang boleh selamatkan kau daripada aku? Maka Nabi kata, Allah. Maka menggeletar tangan dia dan jatuh pedang tu. Bila jatuh pedang tu, sepantas kilat Nabi SAW ambil pedang tu, Nabi hunus kepada dia. Nabi kata, sekarang ni may yamna'uka minni, siapa nak selamatkan kau daripada aku? Dia kata apa? Dia kata, engkau lah ya Rasulullah, engkau lah yang akan selamatkan aku daripada engkau. Maka Rasulullah SAW kata, adakah engkau bersaksi bahawa aku Rasulullah? Dia kata tak. Tapi dia kata, aku janji aku tak akan serang kau. Maka Nabi benarkan dia pergi. Ini peristiwa yang masyhur. Yang masyhur. Rasulullah SAW, mereka tahu, satu, yakin Nabi dengan Allah. Kedua, hilm Nabi. Mereka tahu Nabi tak balas keburukan dengan keburukan. Dia tahu. Sebab tu dia kata, engkau lah Rasulullah akan selamatkan aku. Begitulah bila Fatah Mekah, bila Nabi dapat kemenangan, orang musyrik kata, habislah kami. Maka Nabi tanya kepada orang, apa yang patut aku buat dengan korang? Maka mereka kata apa? Yang selayaknya mengikut sifat kamu, akhlak kamu ya Rasulullah. Mereka tahu Nabi memang pemaaf, iaitu maafkan kami. Maka Nabi kata, la tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum. Pergilah, Allah telah ampunkan kamu. Ini satu. Kedua, peristiwa Ammar bin Yasir dan Abbad bin Bishr yang mereka dilantik sebagai rela ataupun pengawal ketika orang lain semua tidur. Ini peristiwa yang masyhur. Pada satu malam, semua orang tidur, Nabi SAW telah putuskan dua orang ini untuk menjadi rela ataupun pengawal untuk semua yang tidur. Abbad bin Bishr radhiyallahu an, dia kata kepada Ammar, dia kata, kau tidur dulu biar aku mulakan shift tu. Kau tidur. Maka dia pun jadi penjaga. Maka dia mulakan solat. Panah datang daripada pihak musuh, kena dia sekali, solat lagi, kena lagi, solat lagi, sampailah dia habiskan solat dan dia dah melumburan darah. Dia bagi salam, barulah dia kejut Ammar bin Yasir. Ammar kata, apa jadi ni? Dia kata, kenapa engkau tak kejut aku? Dia kata, aku tengah solat tadi, aku tengah baca satu surah dan hati aku rasa macam aku tak sanggup nak tinggal surah tu tengah-tengah. Begitu sekali mereka punya kesungguhan dalam membaca Al-Quran, berdengarkan kepada mereka, rasa keindahan kalamullah tu, sehingga panah tu pun tak terasa sakit. Rasa kemanisan, kan? Rasa kemanisan dalam membaca Al-Quran tu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata, bila aku nak bercakap dengan Allah, aku akan solat. Bila aku nak Allah bercakap dengan aku akan baca Al-Quran. Jadi Quran ni adalah kalam Allah. Allah sedang berkata-kata dengan kita. Maka dia kata, aku tak sampai hati nak berhentikan bacaan surah tu sampai dia berlumuran darah. Ini dua kisah yang kita selalu dengar. Yang ketiga, iaitu pada jalan pulang daripada Zatul Riqa' ni, apa yang berlaku, iaitu Rasulullah, Jabir sendiri meriwayatkan, dan seperti saya kata, kisah ni dalam semua kitab hadis dan sangat menarik kisah ni. Dengar sampai habis. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu kata, dalam Zatul Riqa' ni, akulah menunggang unta yang paling tua dan paling lemah. Maka aku berada di belakang sekali, semua jemaah di depan aku. Tiba-tiba aku terdengar ada orang panggil aku. Siapa itu? Maka aku dah kenal itu adalah suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku jawab, di sini Jabir ya Rasulullah. Di sini Jabir ya Rasulullah. Nabi kata, Jabir mana? Kata, Jabir bin Abdullah ya Rasulullah. Nabi kata, Jabir bin Abdullah. Maka Nabi kata, apa cerita nampak sedih? Maka Jabir kata, Jabir cerita ni masa dia dah tua dah, dia cerita balik. Jabir kata, maka aku kata, ya Rasulullah, kata, ayah aku baru syahid. Aku ada 9 orang adik perempuan. Hutang ayah aku yang banyak. Nabi dah mula dekat dengan dia. Tengok, di sini kita belajar, Nabi duduk belakang sekali, dan Nabi ambil tahu tentang jemaah keseluruhannya. Walaupun ada seorang budak muda, Jabir masa tu muda saja, 17 tahun. Nabi tanya, siapa ni? Nak bagi tahu Nabi punya ambil berat tentang setiap orang, setiap jemaah. Duduk belakang sekali. Nabi duduk belakang sekali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, kenapa sedih? Dia kata, ya Rasulullah, ayah aku baru syahid. Dan Nabi tahu Abdullah bin Haram yang tadi saya cerita tadi. Dan aku ada 9 orang anak perempuan, adik perempuan, dan hutang ayah yang banyak.
Ni aku ada seekor unta ni saja. Rasulullah tanya, dah kahwin ke? Dia kata, dah ya Rasulullah. Nabi kata, dengan anak dara ke janda? Dia kata, dengan janda ya Rasulullah. Nabi kata, kenapa tak kahwin dengan anak dara? Boleh engkau main dengan dia, dia main dengan kau kan? Tula'ibuka wa tula'ibuha. Boleh kamu bermain dengan dia, dia bermain dengan kamu. Kamu berketawa dengan dia, dia berketawa dengan kamu. Maka dia jawab, ya Rasulullah, dia kata, aku cari seorang yang boleh ambil tanggungjawab adik-adik aku. Bukan aku tak boleh cari seorang yang bakal menambah tanggungjawab aku pula bersama dengan adik-adik aku. Maka Rasulullah kata, asabta, betullah keputusan kamu. Di sini batu kata kita belajar sirah ni kena belajar komplit. Kalau kita belajar separuh jalan, kita tak akan dapat tahu apa yang berlaku. Maka Nabi kata, betullah keputusan kamu. Kemudian Nabi SAW kata kat dia, nampak sedih lagi, dia kata, unta dia lah perlahan. Nabi kata, turunkan, dudukkan unta kamu. Unta nak turun kena dudukkan. Maka dia dudukkan, Nabi pun turunkan unta Nabi SAW. Kemudian Nabi ambil tongkat Nabi SAW, Nabi pukul unta dia, dan Nabi SAW tolak unta dia. Maka unta dia, Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan, kata menjadi unta yang paling laju, paling muda dan paling laju, yang telah bukan sekadar telah kita dapat sampai kepada jemaah, bahkan telah mendahului semua. Maka Nabi SAW kata kepada dia, Nabi kata, pertama, jangan kamu cepat-cepat balik ke Madinah. Duduklah bersama dengan jemaah, supaya berita jemaah sampai dulu baru kamu sampai. Iaitu tak naklah kamu terjah balik ke rumah waktu malam kan. Itu adalah adab, bila nak balik rumah, inform dulu keluarga. Supaya Nabi SAW kata, supaya isteri kamu dapat buat persiapan untuk menyambut kamu, jangan terkejut. Kemudian Nabi SAW kata kepada dia, sekarang ni unta kamu dah laju, jual kepada aku, jual unta ni kepada aku. Maka dia kata, ya Rasulullah, tak boleh ya Rasulullah. Rasulullah kata, juallah kepada aku. Dia kata, bila dia nampak Rasulullah nak sangat, maka dia kata, ya Rasulullah, aku huwalaka, aku hadiahkan kepada engkau ya Rasulullah. Nabi kata, ghafarallahu laka, semoga Allah mengampunkan kamu wahai Jabir, tapi aku nak beli. Maka Jabir radhiyallahu anhu kata, 25 kali aku sebut kepada Rasulullah, kata hadiah untuk engkau, dan 25 kali Nabi doa, semoga Allah ampunkan kau, tapi aku nak beli. Bila Nabi SAW tak mau terima, maka dia kata, baiklah ya Rasulullah, berapa yang Nabi nak bagi bayaran dia, harga dia? Nabi kata 1 dirham. Dia kata 1 dirham. Dia kata 1 dirham, kalau saya tak setuju lah. 1 dirham saya tak setuju lah. Ini menunjukkan, kata dalam perniagaan, walaupun kita berniaga, perniagaan tu dengan Rasulullah, mula-mula dia nak bagi saja kepada Rasulullah hadiah, tapi bila Nabi nak beli, maka boleh. Dia kata, ya Rasulullah, saya tak setuju, kalau 1 dirham saya tak setuju. Maka Nabi kata, okeylah 2 dirham. Dia kata 2 dirham, kata 2 dirham pun saya tak setuju. Maka Nabi SAW naikkan satu sampailah 40 dirham. Masih berat hati dia, 40 dirham. Tapi dia kata, baiklah ya Rasulullah, aku jual dengan 40 dirham. Maka Jabir bin Abdullah kata, bila aku sampai ke Madinah, aku bertemu dengan bapa saudara aku kata, kenapa engkau jual? Dia kata, lagi-lagi bila mereka dapati unta tu dah jadi super duper laju punya unta, dia kata, kenapa jual? Dia kata. Maka Jabir kata, aku mula rasa bersalah kenapa aku bersetuju, tapi sebab aku dah bersetuju. Keesokan harinya, Jabir kata, aku pun pergilah ke masjid untuk bertemu dengan Nabi SAW. Nabi kata kepada aku, tak payah serahkan lagi kepada aku sekarang. Bila sampai ke Madinah nanti, dia kata kepada Rasulullah, dia kata, saya hanya boleh bagi di Madinah sebab saya tak ada apa-apa sekarang ni. Rasulullah kata, baiklah. Jadi besok tu, dia datang jumpa Rasulullah di masjid. Dia masuk saja masjid untuk serahkan unta kepada Nabi SAW. Maka Nabi kata, wahai Jabir, tak payah rushing, tak payah kelam kabut, solat dulu 2 rakaat. Begitu Nabi pentingkan solat tahiyatul masjid sebelum buat apa-apa urusan dalam masjid. Allamah Ibn Hajar Asqalani kata, daripada satu peristiwa ni, mereka istimbat ratusan masail fiqah, ratusan, bukan sikit,
ratusan pelajaran, ratusan masail fiqah daripada satu cerita ni yang panjang, yang saya kata tak ada kitab hadis yang tinggalkan kisah ni. Jadi bila dah dia selesai solat, dia pergi jumpa Rasulullah, maka Rasulullah kata kepada Bilal radhiyallahu anhu, bayarlah 40 dirham tu kepada Jabir dan zid, dan tambahlah, maksudnya tambahlah sikit. Maka Bilal radhiyallahu anhu pun berikanlah kepada dia, telah berikan kepada dia 40 dirham dengan tambahan yang Nabi kata bagi, dan dia pun ambil, dia keluar daripada Masjid Nabawi. Belum sempat dia berpisah daripada Rasulullah SAW, Nabi kata, Jabir pergi mana? Dia kata balik. Dia kata unta. Dia kata dah jual. Nabi SAW kata, wahai anak saudaraku. Masa ni Nabi begitu, Nabi muliakan dia. Nabi anggap ayah dia sebagai adik Nabi SAW. Nabi kata, wahai anak saudaraku, kata, takkanlah aku nak khianat engkau dalam unta ni. Ambillah unta ini juga. Unta ini juga untuk kamu. Jadi betapa sayangnya Nabi SAW kepada Jabir, yang mana sedih sepanjang jalan tu Nabi hiburkan dia dengan percakapan Nabi SAW, sehinggalah sampai ke Madinah. Kemudian Nabi SAW berikan duit kepada dia, dan kemudian bahkan Nabi doa untuk dia berkali-kali. Bila dia kata, ya Rasulullah, budak kecil umur 17 tahun, kata, ya Rasulullah, hadiah ya Rasulullah, hadiah ya Rasulullah, hadiah ya Rasulullah. Jabir kata, aku sengaja ulang ayat tu sebab setiap kali aku sebut, Nabi doa untuk aku, semoga ampunkan kau, semoga Allah ampunkan kau. Ini kasih sayang Nabi SAW. Hanya saja nak hiburkan dia. Sebab apa? Sebab ayah dia baru meninggal dunia. Itu bagi tahu betapa pautnya hati Nabi SAW dengan para sahabat. Dan begitulah, kerana itulah sahabat sangat sayang kepada Nabi SAW. Ada satu peristiwa, Amr bin As kata, Rasulullah bagi tumpuan kepada aku begitu sekali, sehingga aku memang confirm, aku yakin, kata, Nabi paling sayang aku. Sehingga satu hari aku tanya, ya Rasulullah, siapakah yang kau paling sayang? Maka Nabi SAW kata, Aisyah. Dia kata, aku pun macam, bukan, masuk saya daripada kalangan lelaki. Dia serba salah masa tu. Nabi kata, Abuha, ayah dia, ayah kepada Aisyah. Maka kata, lepas tu Nabi SAW sebut sorang-sorang. Amr bin As kata, dia tanya lagi, Nabi sebut nama lain lagi. Nabi, dia kata, habislah nama aku memang tak ada lah. Sebab apa? Dia mula tanya pun dengan sangkaan Nabi akan kata, engkau lah yang aku paling sayang. Sebab Nabi punya pergaulan begitu penuh dengan kasih sayang, sehingga setiap sahabat anggap Nabi paling sayang dia. Belajar daripada Nabi SAW, tumpuan yang Nabi SAW berikan. Bukan Nabi bagi arahan, kan? Bukan Nabi hanya memberi arahan seperti seorang bos, pergi buat dah. Tapi dengan penuh kasih sayang Nabi SAW ajar setiap perkara, kan? Seperti mana Nabi SAW ajar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dialah Jabir ni lah, Jabir bin Abdullah ni lah yang telah berikan makanan kepada semua yang datang menggali khandak dalam peperangan Khandak. Dialah yang telah memberi makan, kan? Peristiwa yang masyhur kita pernah dengar, kan? Bagaimana bila mana Rasulullah SAW menggali khandak bersama dengan para sahabat. Dia kata, Jabir radhiyallahu anhu kata, bila aku terlihat perut Nabi terangkat baju Nabi, dan aku terlihat dua batu yang terikat di perut Nabi SAW. Dia kata, masa tu aku tak dapat tahan lagi perasaan aku, dan aku lari balik ke rumah aku beritahu kepada isteriku, siapkan makanan, kerana aku baru lihat satu perkara yang kau tidak lihat, iaitu Nabi SAW dalam keadaan kelaparan. Isteri dia kata, tak ada apa, kita ada pun seekor kambing yang kecil. Dia kata, sembelih, sediakan makanan. Dah siap makan, dia kata, berapa orang? Dia kata, 2-3 orang boleh makan, wahai suamiku. Maka Jabir pergi bisik, ya Rasulullah, jemput datang makan, dan boleh bawa seorang 2, cukup untuk makan di rumah saja. Nabi SAW bangun, Nabi kata, bangun semua, Jabir buat kenduri. Jabir kata, habislah, kata. Tapi Jabir kata, aku yakin, kata, sebab yang panggil adalah Rasulullah, maka Rasulullah akan ambil tanggungjawab sepenuhnya. Maka Rasulullah SAW lah yang akan ambil tanggungjawab sepenuhnya. Bila dia bawa ke rumah, Nabi SAW kata kepada Jabir, sebelum saya sampai, jangan buka periuk makanan tu. Dan bila Nabi SAW sampai, Nabi buka, Nabi ludah dalam makanan tu, dan kemudian Nabi panggil 10 orang masuk bilik makan. Sahabat kata, lebih kurang kami 1000 orang, kami makan dengan perut yang kenyang, setiap orang dapat makanan berkat Nabi SAW. Inilah Jabir, inilah yang kita belajar ini, Jabir bin
Abdillah. Sebab kita belajar tentang peperangan Zatul Riqa', yang mana peperangan tak berlaku tapi banyak pengajaran, pelajaran yang berlaku dalam perjalanan tu. Banyak peperangan yang mana tak berlaku, tapi bila kita belajar balik perjalanan tu, maka kita akan dapat ribuan pengajaran daripada perjalanan. Seperti mana peperangan Tabuk tak berlaku tau. Tabuk tak ada peperangan yang berlaku, tapi memang ratusan pelajaran daripada peperangan Tabuk. InsyaAllah kita bila sampai kita akan belajar. Inilah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat. Kehidupan para sahabat yang mana itulah didik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sanggup bagi nyawa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka gembira. Tengok Abdullah bin Haram, bapa dia, bukan dia saja, semua sahabat Nabi begitulah semangat mereka. Sebelum saya lupa, ayat yang wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, ni pun turun kerana ayah dia Abdullah bin Haram. Walaupun turun untuk semua orang, semua para syuhada Uhud, tapi khususnya bila dia menangis untuk ayah dia, maka ayat ni turun. Kata jangan sangka dia telah syahid, telah mati, tapi memang syahid tapi bukan mati. Mereka ni hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah berikan mereka rezeki. Di mulianya mereka, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah muliakan keluarga dia. Dan Jabir radhiyallahu anhu, diriwayatkan berkenaan dengan Jabir, kata setiap kali orang datang jumpa dia, dia tak pernah pulangkan dengan tangan kosong, mesti diberikan sesuatu. Allah berikan keberkatan kepada dia. Kan keberkatan ni semua datang kerana ketaatan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun boleh dapat kan dengan syarat kita hidup seperti mereka. Kalau kita dapat, ya Allah boleh pulang tak? Allah kata boleh, nak pulang balik? Boleh ya Allah, saya nak balik jaga anak isteri saya kan. Sebab tu tak dapat pulang. Sahabat dapat offer sebab dia nak syahid balik. Para sahabat kan, mereka sanggup buat apa sahaja untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah mereka dapat semua doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan, dia kata kami keluar, ni saya baca tentang Zatul Riqa'. Kami keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ghazwah ni yang dipanggil Zatul Riqa' ni. Kami ada beberapa unta saja, sehingga satu unta kami share dengan 6 orang. Dan kami jalan di atas batu-batu yang tajam sehingga kaki-kaki kami luka. Dan kami terpaksa ikat sehingga kuku aku tercabut, kuku kaki aku. Dan kami terpaksa balut kaki kami dengan kain-kain. Oleh kerana itulah dinamakan ghazwah ni dengan Zatul Riqa'. Maksudnya bagi tahu begitu susah perjalanan kami. Walaupun tak ada peperangan, tapi mereka sanggup buat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergi. Orang Ansar ni memang khas lah. Seperti Jabir bin Abdullah ni adalah sahabat Ansar. Mereka ni, orang Ansar ni memang sangat special. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kan, mereka ni sangat khas. Kerana apa? Bila susah mereka depankan diri mereka, bila senang mereka depankan orang lain. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kehidupan mereka ni sebagai ibrah untuk kita, tauladan untuk kita semua. Itulah kita belajar kehidupan mereka ni bukan sebagai halwa telinga, tapi untuk kita belajar setiap detik daripada kehidupan mereka jadi pengajaran untuk kita. Keutamaan mereka kepada membaca Al-Quran, keutamaan mereka kepada mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keutamaan mereka mentaati ayah mereka, perjuangan mereka, memberi nyawa mereka untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu kita percuma lahir je dah, mak ayah dah ajar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi apa pun kita tak pernah susah. Kena susah sikit untuk agama, barulah kita akan tahu nilai agama tersebut kan. Dan kedua, takut mati ni tidak sepatutnya ada dalam diri kita. Tak sepatutnya takut mati. Kalau kita takut mati, maksudnya kita ni kita belum beriman lagi. Mana boleh takut mati? Sebab syurga selepas mati kan. Kena minta, ya Allah berikanlah aku kematian dalam keadaan kau redha dengan aku, dalam iman, dalam keadaan kau redha dengan itu saja. Jangan takut mati. Takut mati maksudnya kita cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia tanda tak beriman lagi kita kepada Allah dan Rasulnya. Sebab itulah kita cinta kepada kehidupan dunia sampai tak nak pergi, kalau boleh kan nak hidup. Dah tua pun tak ada siapa pun, walaupun dah umur 190 tahun pun, pergi tanya dia, dah sedia ke nak mati? Tak lagi kalau boleh kan. Nak lagi hidup? Okeylah 500 tahun, tanya. Tak lagi kalau boleh. So bila? Kalau hari ni tak sedia, besok memang tak akan sedia. Sampai bila-bila tak akan sedia kan. Sedia untuk
kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tuan-tuan banyak istighfar, banyak bertaubat kan, banyak ajak orang lain kepada istighfar. Haji Abdul Wahab selalu kata semua orang kena istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini perintah Allah, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Banyak kita minta ampun dengan keadaan apa yang berlaku sekarang ini, supaya Allah angkat azab, Allah berikan kebaikan kepada kita, dan mati dalam keadaan Allah redha dengan kita. Tuan-tuan Jabir bin Abdullah ni last sekali dia meninggal di Madinah, dan dia adalah salah seorang yang mula mengajar dalam Masjid Nabawi di Madinatul Munawwarah. Jabir bin Abdullah. InsyaAllah dalam next class nanti, kalau sempat saya ada yang tertinggal berkenaan dengan Jabir, nanti insyaAllah saya akan teruskan. Sebelum kita teruskan sirah kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik kepada kita untuk belajar dan ikut kehidupan mereka insyaAllah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.